Hai guys, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. So, kita dah buat banyak perbandingan tentang Android punya phone. Untuk kali ni, aku khaskan untuk mereka-mereka yang penggemar iOS budget orang kata. So, dalam video kali ni, kita akan buat perbandingan tentang iPhone yang hangat di pasaran kerana harganya dah makin murah pada tahun 2021 ni. Jadi, adakah berbaloi untuk korang angkat iPhone X ataupun iPhone XS pada tahun 2021 ni? Let's go! Okey, jadi kita ada beberapa kategori untuk kita bandingkan iPhone X dan XS. Kita mula dengan harga dia, design dia, display dia, performance dia macam mana, kamera antara kedua ni perbezaan dia macam mana, bateri dia, dan aku akan bagi overall kesimpulan pendapat aku lah mana satu handphone yang lebih baik untuk korang. Okey, tapi disclaimer dulu sebelum kita teruskan dengan video ni. Aku nak bagi tahu yang video ni adalah pendapat aku sendiri. Kalau korang ada berbeza pendapat dengan aku harap korang boleh sharekan pendapat korang dekat dalam komen di bawah. Dan kalau ada sebarang salah dan silap, aku harap korang maafkan aku dan boleh tambah dekat komen di bawah. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita start dengan perbandingan yang pertama, iaitu dari segi harga dia. Okey, kalau korang perasan dekat sini, harga masa keluar dulu iPhone X dengan XS memang mahal lah. Orang kata kalau nak beli tu gaji sebulan tu tak cukup, mungkin kena 2 bulan gaji baru boleh nak beli. Tapi untuk sekarang ni harga dia dah memang jatuh sebab handphone ni dah tak ada keluar baru. Korang hanya boleh dapatkan handphone ni, handphone refurbish ataupun second hand saja. Okey, sebelum apa, kalau korang nak beli handphone second hand atau refurbish, aku suggest korang check out link yang aku bagi kat atas ni. Video aku bagi tips-tips untuk beli handphone second hand ataupun refurbish. Okey, video ni aku buat pada bulan April tahun 2021. Jadi harga pada bulan April tahun 2021 untuk iPhone X second hand ataupun refurbish lebih kurang dalam RM1,300 hingga RM1,500, dan mungkin lebih mahal bergantung kepada seller lah sebab barang second hand kan. Tapi aku nak bagi ni just marking lebih kurang harga yang korang boleh dapat, dan harga ni adalah harga iPhone yang elok lah. Kalau lebih kurang daripada tu, korang kena jaga-jaga dengan scammer. Tapi korang kena ingat juga, ada juga iPhone yang diorang jual iaitu tanpa Face ID. Jadi no Face ID korang mungkin boleh dapat lebih murah, lebih kurang dalam RM1,000 hingga RM1,200 untuk iPhone X. Okey, manakala untuk iPhone XS pula sebenarnya tak banyak beza harga dia, tambah dalam RM100-200 sahaja. Untuk iPhone XS harganya bermula daripada lebih kurang dalam RM1,400 sehingga RM1,600. Jadi bergantung kepada seller juga macam aku cakap tadi. Dan untuk yang no Face ID punya version, korang boleh dapat murah lagi RM100 atau RM200 dalam RM1,200 hingga RM1,400. Jadi ini harga yang aku check pada masa sekarang lah dengan seller yang aku tahu dan yang aku pernah beli. Harga dia dalam harga ni. Jadi aku harap harga ni boleh membantu untuk korang dapat agak-agak lah berapa harga yang sebenarnya korang patut beli iPhone, dan supaya korang tak tertipu dengan scammer-scammer yang jual mungkin harga yang jauh lebih mahal ataupun harga yang jauh lebih murah. Okey, kita dah cerita pasal harga dia. Jom kita cerita kepada benda yang kedua untuk kita bandingkan, itu dari segi display dia. Untuk kedua-dua iPhone ni, dari segi display dia, aku nak kata yang perbezaan dia tu sebenarnya tak ketara sangat, sebab kedua-dua iPhone X dan iPhone XS menggunakan teknologi OLED punya display, dan dia punya memang refresh rate dia 60Hz. Kecerahan dia pun lebih kurang sama sahaja. Dia mempunyai HDR dan Super Retina display. Secara jujurnya tak adalah beza sangat tentang display untuk kedua iPhone ni. Dia dari segi display dia, aku nak kata lebih kurang sama. Pada pendapat aku, iPhone X ataupun XS ni display dia sama sahajalah. Tapi aku nak beritahu yang display ni memang sangat relevan lagi pada tahun 2021 ni lah kalau korang nak beli. Okey, yang kedua adalah dari segi build quality dia. Build quality ataupun design dia memang sebenarnya adalah sama dan sebiji lah orang kata. Ada sikit perbezaan orang kata yang dia punya build quality dekat iPhone X tu nampak macam finishing dia lagi elok daripada iPhone XS. Tapi pada pendapat aku, design dia memang sebiji serupa. Beza dia adalah iPhone XS ni dia ada keluarkan pada warna gold, dan kalau korang nak warna gold memang korang kena dapatkan XS lah sebab X tak ada warna gold. Jadi ada keseluruhannya sebenarnya aku nak cakap yang design dia sama sahaja, dan daripada jauh orang memang tak boleh nak tahu sama ada ni iPhone X ke XS ke, unless kalau korang bagi tahulah ni iPhone X ataupun ni iPhone XS. Kalau korang tengok pada dekat sendiri pun memang tak dapat nak bezakan sangat lah. Kalau pakai casing tu boleh kata orang pun tak tahu ni X ke XS. Okey, kita masuk ke bahagian performance dia. Jadi untuk pengetahuan korang, iPhone X ini dibekalkan dengan A11 Bionic chip, manakala untuk XS dibekalkan dengan A12 Bionic chip. Yang mana yang ni adalah 10 nanometer punya chip, untuk XS pula adalah 7 nanometer punya chip. Kenapa aku pentingkan kat sini 10 ataupun 7 nanometer? Korang kena tahu yang chip ni kalau lebih kecil dia punya size, dia punya performance tu memang lebih
baik sebab dia akan jadi lebih energy efficient, lebih lancar dan lebih smooth. Jadi perbezaan 3 nanometer tu sebenarnya banyak dari untuk chip tu sebenarnya. Tapi secara performance wise untuk real life punya usage, pada pendapat aku sebenarnya tak ada beza sangat sebab dia punya kelajuan, smoothness ataupun secara penggunaan aplikasi-aplikasi sebenarnya dari segi X dengan XS ni tak ada beza banyak sangat. Kalau nak beza banyak kena upgrade lagi ke iPhone 11 ataupun iPhone 12. Yang tu memang akan ada performance yang lebih baik lah berbanding X dengan XS. Pada pendapat aku, dari segi chipset ni memang obviously XS adalah lebih baik berbanding pada X sebab dia menggunakan 7 nanometer punya processor. Jadi beza dia adalah iPhone X mempunyai 3GB RAM dan iPhone XS dibekalkan dengan 4GB RAM, tapi storage macam biasalah 64, 256 dan 512GB. Jadi kita dah cerita pasal performance dia. Bagi aku kedua-dua ni performance dia memang terbaik. Macam korang juga memang terbaik yang dah ringangkan tangan untuk tekan butang subscribe dekat tepi tu untuk bantu aku jadi terbaik sama-sama macam korang. Okey, kita sambung lagi sikit cerita pasal speaker dia. Sebab kat sini speaker dia memang ada perbezaan dan Apple sendiri pun bagi tahu yang memang untuk iPhone XS dia dah memang upgrade dia punya stereo speaker dia. Memang kedua-dua memang ada stereo speaker, tapi dari segi nyatanya memang iPhone XS stereo speaker dia adalah lebih baik. Okey, antara benda yang penting untuk iPhone sebab ramai orang kat luar sana memang tahu iPhone ni, kalau cakap iPhone, oh kamera lawa. Cakap iPhone, kamera cantik. So, apakah perbezaan antara iPhone X dengan XS dari segi kamera dia? Walaupun dari segi spek on paper dia tak nampak sangat perbezaan dia, tapi pada hakikatnya memang ada perbezaan dan iPhone XS sememangnya gambar dia memang lebih cantik, lebih sharp dan video dia, kualiti video dia lebih baik. Tapi honestly speaking, memang aku nak cakap dekat sini, kalau korang nak beli iPhone X ataupun XS disebabkan kamera, aku suggest korang go for XS sebab XS memang ada perbezaan dia dan peningkatan dari segi kamera dan gambar kualiti dia. Tapi kalau macam mana aku cakap macam tu pun, iPhone X pun kamera dia still masih okey lagi. Digunakan pada tahun 2021 ni, cuma ada beberapa kategori yang mungkin tak berapa cantik sangat lah aku nak kata kan. Korang boleh tengok, check out video kamera yang aku buat dekat dalam link dekat atas ni supaya korang boleh tahu macam mana keadaan gambar iPhone X bila dikomparekan dengan iPhone terbaru pada tahun 2021 ni. Ok, next kita cerita pasal bateri dia. So bateri dia memang bateri dia berbeza sikit untuk bateri iPhone X dengan XS, dan memang iPhone XS, kalau yang XS Max tu memang bateri dia paling besar lah, dan iPhone X pun nampak macam bateri dia besar, tapi sebenarnya dari segi ketahanan bateri dia tu untuk iPhone XS boleh tahan lebih lama. Macam mana yang aku cakap tadi, dia menggunakan A12 Bionic chip yang mempunyai 7 nanometer punya chip. Jadi chip ni dia membantu dari segi penjimatan tenaga untuk telefon ni sendiri. Jadi sebab itulah aku cakap yang A12 Bionic chip ni dia lebih kecil dan lebih power dan lebih energy efficient orang kata. Dia gunakan bateri tu dengan lebih cermat dan baik lah orang kata. So dari segi bateri quality memang kat sini aku bagi dekat iPhone XS lah. Tapi aku tak kata pun iPhone X punya bateri tu tak bagus, dia still bagus, cuma iPhone XS tu lebih bagus dekat sini lah. Jadi secara konklusinya apa yang aku nak sampaikan dekat sini adalah siapa yang patut beli iPhone X ataupun iPhone XS ni. Jadi untuk mereka-mereka yang memang dah pakai iPhone X, aku tak suggest korang upgrade ke iPhone XS sebabnya pada pendapat aku perbezaan upgrade tu tak beza sangat daripada iPhone X ke XS. Dari segi kamera dia sikit dengan dari segi penyematan bateri dia dan dapat A12 Bionic chip lah. Dan kalau korang nak upgrade, better korang upgrade ke iPhone 11 ataupun iPhone 12 lah. Tapi kalau mana antara korang ni yang tengah fikir nak beli antara iPhone X ataupun iPhone XS, aku suggest korang go for iPhone XS sebabnya iPhone XS ni memang lebih baik. Sebabnya yang macam aku cakap tadi lah, dari segi processing power, battery power dan kamera dia yang lebih baik lah. Tapi yang aku nak bagi tahu kat sini, bestnya pakai iPhone sebab mana iPhone ni dia support dia punya device ataupun hardware dia tu sangat-sangat lama, dan biasanya Apple ni paling kurang pun dia akan bagi 5 tahun lah. So overall aku nak cakap dekat sini, kalau beli iPhone ni pada tahun 2021 masih tak rugi lagi. Dan kelebihan dia, kalau korang, macam mana korang tahu, resale value untuk iPhone dekat Malaysia ni memang sangat-sangat tinggi. Even iPhone X dan XS yang dah 2-3 tahun lepas punya phone ni pun harga dia still masih lebih pada RM1,000. Macam aku cakap tadi, kalau mana nak beli iPhone second hand, korang check out dulu link yang aku bagi dekat atas ni supaya korang tak tertipu dan tak terperdaya dengan beli iPhone yang kurang elok. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel ni untuk bantu aku buat video-video yang lebih baik dan menarik untuk korang semua. Okay guys, aku sekian, saya Adam daripada Azkartech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.